Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentang tahanan rumah Najib, semua orang mula bersuara, terutamanya ahli parlimen daripada UMNO. Salah seorang yang lantang bercakap ialah Akmal Saleh. Mau sangat Najib masuk dalam tahanan rumah. Banyak yang menyatakan kalau Najib masuk dalam tahanan rumah, geopolitik Malaysia akan berubah sekali lagi. Akan ada permainan yang akan memperlihatkan wajah sebenar UMNO dalam kerajaan. Adakah itu benar atau betul? Saya pun tak pasti. Ramalan daripada ramai netizen ialah mereka berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan keadilan untuk Najib untuk ditahan di rumah adalah untuk memperlihatkan bahawa Najib masih punya harapan. Adakah benar Najib adalah menjadi punca sinar baru kepada UMNO untuk bersinar kembali? Kalau Najib benar-benar dapat membangkitkan semula UMNO, maka ini akan menjadi satu pertarungan persepsi yang terbesar. Cadangan tahanan rumah untuk Najib tidak munasabah, kata ahli Parlimen Kepong. Apa pula pendapat anda? Munasabahkah Najib masuk dalam tahanan rumah? Ataukah tidak munasabah? Jika anda rasa Najib tidak munasabah ditahan di rumah, sila tinggalkan komen anda tidak munasabah. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, meningkatkan daya imun badan kita sebanyak 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, secara umumnya kita boleh sembuh daripada sebarang penyakit kerana imun badan kita kuat melawan daripada dalam, bijaksana mengenal pasti penyakit daripada dalam tubuh badan kita dan mengerti bagaimana bekerja lalu menyembuhkan kita daripada sebarang jenis penyakit kerana akar penyakit diserang daripada dalam. Secara umumnya, kalau imun badan kita lemah, kalau imun badan kita menjadi bodoh, kita juga tidak sembuh-sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, dengan kekuatan imun badan kita, kita boleh jadi sembuh daripada semua jenis penyakit. Transfer Factor for Life, terapi imun ini ialah penemuan bersejarah dalam dunia kedokteran dan perubatan abad ini. Ianya disahkan halal, diluluskan oleh KKM dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tangguh-tangguh, jangan mengambil jalan bertangguh-tangguh. Ini mungkin jalan cahaya yang Tuhan berikan kepada anda untuk mendapatkan semula kesihatan anda yang selama ini anda cari-cari. Ingat, Transfer Factor for Life ini penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Saudara, ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menyifatkan cadangan agar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menjalani baki hukuman penjara secara tahanan rumah sebagai tidak munasabah dan wajar ditolak secara tegas. Menurut beliau, permintaan sedemikian mencabar prinsip keadilan dan menimbulkan persepsi wujudnya layanan istimewa terhadap tokoh politik yang berpengaruh. Najib telah disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Tertinggi Negara dalam kes salah guna dana awam. Jika individu yang terlibat dalam skandal kewangan terbesar dalam sejarah negara diberikan keistimewaan tahanan rumah, apakah mesej yang kita sampaikan kepada rakyat biasa, penjawat awam dan pemimpin lain, kata beliau? Adakah undang-undang hanya tegas kepada golongan yang tidak berpengaruh dan tiada jawatan? Katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Lip Eng berkata, sabitan jenayah perlu dihormati dan dilaksanakan mengikut keputusan mahkamah tanpa sebarang kelonggaran luar biasa. Beliau turut menegaskan bahawa Malaysia tidak boleh menjadi negara yang mengamalkan undang-undang dua darjat. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan secara saksama, berintegriti dan konsisten terhadap semua tanpa pengecualian, tegasnya. Sebelum ini, media melaporkan bahawa AGC memaklumkan kepada Mahkamah Persekutuan bahawa
Mereka tidak mempertikaikan kewujudan titah edendum yang membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara dalam tahanan rumah. Bagaimanapun Peguam Kanan Persekutuan menyatakan, IGC mempersoalkan prosedur pengemukaan titah tersebut sebagai bukti baharu dalam permohonan semakan kehakiman di mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Hakim dalam pelantikannya, Rafizi kata, hakim didakwa campur tangan kehakiman mungkin akan jadi ketua hakim negara. Pendedahan panas daripada Rafizi ini mengundang 1001 komen dalam netizen. Ada yang percaya, ada yang sudah mula meluat, ada sudah yang mula menolak. Anda dalam kategori mana? Anda percaya, meluat atau menolak? Karena kata mereka, pendedahan Rafizi ini seakan-akan satu rantaian belas dendam. Kita pun tak tahu mana satu yang dia nak lakukan. Adakah itu adalah belas dendam atau semata-mata hanya mau melepaskan kemarahan kerana kalah dalam pemilihan timbalan presiden, atau benar memang kes ini adalah kes yang besar. Walau bagaimanapun harus kita ingat, Istana Negara sudah memberikan amaran, jangan politikkan isu pelantikan hakim ini. Istana Negara sudah mengarahkan hentikan isu ini supaya keamanan dan kesejahteraan terus dapat dinikmati. Biarkan perlembagaan dan proses yang berjalan mengikut jalur perlembagaan titah Istana Negara. Jadi, ada pihak seperti Rafizi yang masih terus memainkan isu ini. Apakah ini satu petanda bahawa Rafizi sedang mau bongkar habis-habisan? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita menjadi kuat dan menjadi bijaksana, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dan secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh, kita tidak mampu melawan penyakit dari dalam, lalu kita sukar sembuh daripada semua jenis penyakit, dan lebih teruk lagi, kita tak sembuh-sembuh dari semua jenis penyakit. Saudara, apabila imun badan kita menjadi kuat, maka imun badan kita lah yang bertindak, mengenal pasti mana satu musuh, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah mengenal pasti musuh, maka dia akan menghancurkan atau akan memerangi akar penyakit tersebut, lalu kita sembuh secara total. Dan imun badan kita yang jadi bijaksana juga dapat membezakan mana satu lawan, mana satu kawan. Dapatkan nombor telefon yang tertera, hubungi melalui nombor telefon yang tertera, dan ingat, ini mungkin jalan yang Tuhan sediakan bagi anda untuk mendapatkan kesehatan yang anda cari-cari selama ini. Saudara, pendedahan Rafizi yang memberi amaran, seorang hakim kanan yang didakwa terlibat dalam campur tangan kehakiman mungkin akan dilantik sebagai ketua hakim negara tidak lama lagi. Menjadi tanda tanya ialah siapa hakim kanan yang didakwa Rafizi ini. Bercakap dalam sebuah forum mengenai institusi kehakiman malam tadi, Rafizi meramalkan proses itu akan bermula dengan pemangku ketua hakim negara, Hasna Hashim, dan pemangku Presiden Mahkamah Rayuan, Zabaria Yusuf, masing-masing dilantik secara rasmi ke jawatan itu. Manakala hakim yang terpalit dengan dakwaan tersebut bakal dinamakan sebagai Hakim Besar Malaya. Rafizi membangkitkan yang Hasna dan Zabaria kini sedang menjalani lanjutan perkhidmatan selama 6 bulan dan masing-masing dijadual bersara pada Oktober dan November tahun ini. Katanya, ini membuka ruang kepada hakim yang terpalit dengan dakwaan itu untuk naik pangkat sekali lagi dan akhirnya dilantik sebagai ketua hakim negara. Maknanya dalam tempoh 5-6 bulan dari sekarang kita akan dapat ketua hakim yang telah direkodkan
Melalui minit mesyuarat, JSC sebagai orang yang berdepan dakwaan katanya, orang atau ahli Parlimen PKR itu merujuk kepada dokumen yang didakwa sebagai minit mesyuarat JSC yang disebarkan di media sosial. Dokumen itu dilihat selari dengan dakwaan campur tangan kehakiman yang mula diperkatakan bulan lalu, susulan kebocoran laporan polis yang dibuat oleh pihak hakim berkenan. Sementara itu, Rafizi menyebut nama hakim terbabit secara khusus. Malaysia kini tidak mendedahkan identitinya sementara menunggu maklum balas rasmi daripadanya. Rafizi mengingatkan jika ramalannya menjadi kenyataan ia akan memberi kesan besar kepada institusi kehakiman dan boleh melemahkan semangat para hakim yang menjalankan tugas dengan integriti dan saksama. Dalam forum malam ini, Rafizi turut menyuarakan kebimbangan golongan elit kaya yang terlibat dalam skandal campur tangan kehakiman VK Lingam dahulu mungkin turut terbabit dalam krisis pada masa ini agar keputusan mahkamah berpihak kepada mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan pendedahan terkini daripada Rafizi Ramli tentang apa yang disebut sebagai pelantikan hakim di Malaysia. Isu kehakiman, Rafizi risau golongan mahakaya di sebalik kes VK Lingam terlibat. Dalam pendedahan kali ini menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen. Ada salah satu daripada komen itu menarik perhatian saya, yaitu kata Green Bay, kau tidak perlu risaulah, merujuk kepada Rafizi. Beliau kata, PMX dan Barisan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan lain-lain parti komponen kerajaan akan mengatasi masalah tersebut. Yang Rafizi risau sebenarnya ialah, yang hanya dirisaukan ialah Rafizi mewujudkan persepsi negatif kepada Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Sehingga kini ada netizen yang mula meragui keikhlasan Rafizi membongkar isu ini. Kata mereka, kenapa Rafizi tak henti-henti membongkar isu ini padahal dia juga sebahagian daripada kerajaan dan parti Anwar Ibrahim. Adakah semua ini sebenarnya ada kaitan dengan kekalahan beliau dalam pemilihan timbalan Presiden PKR baru-baru ini? Ada yang bertanya, kalau Rafizi menang, adakah isu ini akan timbul? Tapi oleh kerana dia kalah, timbul pula isu ini dan makin membesar. Lebih mengejutkan ialah Rafizi mendedahkannya di saat-saat keadaan kritikal. Menjadi tanda tanya juga ialah, adakah semuanya ini hanya permainan persepsi? Kerana Rafizi sebenarnya bukanlah tidak bijak untuk memahami pelaksanaan pelaksanaan pelantikan hakim di Malaysia. Perlu ikut prosedur yang betul dan perlu ikut perlembagaan. Tapi kenapa dia masih persoal, walaupun yang di Pertuan Agong melalui Istana Negara sudah pun memberi amaran, jangan politikkan isu pelantikan hakim. Kenapa Rafizi masih lagi lantang dalam hal ini? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita lemah, kita sukar untuk sembuh daripada sebarang penyakit atau imun badan kita lemah melawan daripada dalam. Oleh sebab itulah, apabila imun badan kita meningkat, kita mudah sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang kuat melawan penyakit dari dalam. Transfer Factor terapi ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia, serta halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera dan ingat, ini adalah mungkin jalan yang disediakan oleh Tuhan untuk anda mendapatkan semula kehidupan normal anda, mendapatkan kesihatan impian yang anda cari-cari selama ini. Saudara, Rafizi di dalam satu pendedahan semalam menyatakan kerisauan
golongan mahakaya di sebalik kes VK Lingam terlibat. Sudah tak berjaya mengaitkan beberapa isu lepas, Rafizi kini mula mengaitkan pula dengan mahakaya. Ada yang menyatakan, ada netizen menyatakan Rafizi memang bijak dalam mengaitkan semua hal. Kata mereka, spin jangan tak spin. Itu. Dan ada sudah mula menunjukkan rasa meluat, rasa muak dengan tindakan Rafizi ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Hasan Abdul Karim, kalau kerajaan kali ini tumbang gara-gara Rafizi, mereka harus bertanggung jawab. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli menyuarakan kebimbangan golongan elit mahakaya yang terlibat dalam skandal VK Lingam pada masa lalu mungkin turut terlibat dalam krisis yang melanda institusi kehakiman pada masa ini. Bercanggah dengan tanggapan umum, Rafizi berkata beberapa kes besar yang sedang berjalan di mahkamah ketika ini bukannya melibatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ramai yang tidak tahu kes-kes besar yang saya rasa sedang lalui proses mahkamah sekarang ini melibatkan golongan elit yang Anwar gelar sebagai mahakaya. Golongan yang sama di sebalik skandal Lingam dahulu, saya bimbang adalah golongan sama yang ada kepentingan untuk pastikan sistem kehakiman disusun semula dengan cara yang beri kelebihan kepada mereka apabila kes-kes besar ini berjalan, kata Rafizi dalam satu forum di Kuala Lumpur malam tadi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.